Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah cikgu-cikgu, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita nak membina ataupun membuat desain t-shirt menggunakan Creative Fabrica Studio. Sebelum kita mulakan, kita akan menunjukkan terlebih dahulu setiap menu ataupun fungsi yang terdapat pada Creative Fabrica Studio. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita akan terus pergi kepada Creative Fabrica Studio. Okey, baik. Kita dah pergi kepada Creative Fabrica Studio, ya. Terus tekan cikgu di sini, kita terus tekan Start Designing. Okey, baik. Di sini kita akan nampak projek yang telah saya buat, dan di sini juga kita ada paparan. Ini adalah paparan muka hadapan lah, ya. Creative Fabrica Studio ni. Okey, baik. Kalau kita nak terus design, terus saja tekan Add New Design. Okey, baik. Di sini, ya, di bahagian Create New Design ini, kita ada pilihan. Kita nak buat standard 1200 darab 1200 px, ya. Cikgu nak dokumen, ada postcard, poster small, ya, flyer, kalender, planner, semuanya ada cikgu. Okey, dan juga di pilihan sebelah kiri ni macam-macam juga ada. Kita ada social media, okey, untuk Facebook post, kita ada Instagram post, ya. Semuanya ada di sini. WhatsApp status pun ada cikgu, ya. Kalau contohnya kita nak bina untuk WhatsApp status, just klik saja, dia akan dah ikut dia punya lebar dan juga ketinggiannya, ya. Okey, baik. Jadi kita nak orientation melintang ataupun menegak. Okey. Di sini kita ada online digital juga, ya. Kalau kita nak buat pilihan ini untuk Etsy shop, ya. Kita punya profile, okey. Profile dekat Creative Fabrica Studio, ya. Kita nak banner, okey. Macam-macam lah, kita ada album, ada profile untuk Depop post, ya. Okey, email, header, okey. Semuanya cikgu. Kita pilih saja, klik saja. Kita nak Jamboard background pun ada. Okey. Okey, ini untuk Google Ads. Google Ads kita ada small, square, okey. Kita ada netboard, skyscraper, half page 8, ya. Ini kalau kita nak membuat Google Ads pada Google Sites, memang sangat-sangat sesuai dan sangat-sangat membantu. Just kita buat di sini saja, kita dah boleh gunakan, ya, pada Google Sites kita. Okey, ini wedding, okey, macam-macam lah. Kita ada postcard, ya, wedding invitation, ya. Seperti mana yang cikgu lihat sini ada envelope, okey. Dan ini pula business. Kalau cikgu nak buat presentation, okey, kita boleh buat presentation, kita boleh buat resume, okey. Dan kalau contoh kan, kita pilih resume, dia akan sediakan juga kita template, ya. Okey. Baik, jadi di sini saya pilih, saya nak pilih, kejap. Ni, saya nak ambil t-shirt. Okey, saya nak buat t-shirt sebenarnya. Okey, jadi saya ambil yang ini, all over print. Okey. Saya ambil inilah. Okey, ukuran ini. Dan dia menegak. Saya terus tekan Create New Design. Okey, baik. Jadi kita akan dibawa terus kepada paparan di dalam studio ini, ya. Baik, kalau cikgu nak ni, kita terus namakan saja di bahagian atas ni, ya. Tekan t-shirt, okey, contohnya, ya. Kita nak design t-shirt, okey. T-shirt tu kan dia kosong, tapi kita nak sekarang ni print yang di bahagian hadapan tu. Kalau nak di belakang pun kita boleh buat juga, okey. Tapi sekarang ni kita nak print yang di bahagian hadapan. Okey, baik. Sebelum kita buat itu semua cikgu, kita kena berkenalan dulu dengan menu-menu di bahagian atas ni, ya. Baik, yang ini kalau kita klik adalah button home lah, ya. Yang tempat tadi kita mula-mula masuk tu kan. Okey, kita
klik semula, kita akan masuk balik kepada sini. Okey, yang ini pula kalau kita nak create ni design ya, yang ini ya, yang ada barisan ni kan. Ada barisan 4 ni. Kita open recent, okey. Ini apa yang sudah kita pernah buat, kita boleh buka lah yang open recent ni, maknanya yang biasa pernah kita buat lah dekat kita punya studio ni. Okey, lepas tu kita nak import file, semuanya ada sini, save, download ya. View my project, okey. Sini ada setting juga. Okey, baik. Yang ini sebenarnya undo dengan redo lah ya. Okey. Tapi sekarang ni kita belum buat apa-apa, jadi dia masih kelabu. Okey, dan ini pula adalah layer. Layer ya. Kalau macam contohnya kan, ini kita tiba-tiba tertekan, hilang kan di sebelah sini. Layer tu maknanya lapisan-lapisan di dalam project. Okey, kalau hilang, cikgu just tekan di sini saja. Okey, jadi dia akan balik ada di sinilah. Jadi kita akan nampak layer kita nanti. Okey. Seterusnya yang ini pula adalah yang di atas tu tadi, ukuran tadi tu cikgu. Ya, ini adalah ukuran kita punya artboard tu lah ya di dalam studio ni. Tadi kan kita nak buat t-shirt. Okey, jadi ini ukurannya 4200 px dengan ketinggiannya 4800 px. Okey. Baik, yang ini pula adalah show roller lah kalau kita nak supaya nampak garisan tepi dan sebagainya. Okey, kalau tak nak kita just klik saja ini ya. Okey, baik. Lepas tu kita akan berkenan di bahagian tepi ni pula. Okey, bahagian tepi ni kita ada template. Okey, kalau template ni kita boleh cari cikgu. Contohnya kita nak cari di sini, kalau nak cari ke bawah, scroll ke bawah boleh juga. Tapi kalau cikgu nak cari, contohnya lah kan, cikgu nak ambil grafik gitu ya. Bolehlah cari kalau ada yang bersesuaian. Okey, ini biasanya kalau kita buat macam kita nak buat presentation, okey, kalau kita nak buat postcard ataupun kita nak buat Facebook post ya, Instagram, biasanya ini kita akan pakailah guna template. Okey, tapi kalau untuk t-shirt biasanya kita akan design sendiri. Baik, ini pula cikgu untuk grafik. Grafik ni maknanya semua elemen di sinilah ya, yang ada ni. Ini yang ada ni semua ni. Okey, ini dia. Cikgu nampak ya layer ni kan. Gitu. Contohnya grafik ni semua kita boleh pakai, kita boleh kecilkan, kita boleh besarkan ya. Kita macam ini kan. Kita nak gerakkan dia ke sudut. Boleh. Okey, kalau tak nak pakai kita just tekan di atas ni remove. Okey, itu contoh. Gitu. Macam kita kan nak masukkan ini kan. Contoh ya. Okey, ini adalah untuk grafik. Kalau cikgu nak cari grafik, okey, ataupun kita nak full screen, ya, kita nak nampak grafik tu kebanyakan grafik, cikgu boleh cari di sini. Macam-macam ada. Okey, contohnya cikgu nak cari flowers. Okey, kita cari flowers kan? Di sini dia akan keluar lah. Macam-macam grafik ni semua kita boleh pakai. Okey, contohnya kita nak pakai ini, kan? Kita boleh pakailah ini. Okey, apa lagi? Kita nak cari crown, contohnya. Ya, semua ni kita boleh cari cikgu. Kita just search tadi, ya, search, kita type search ataupun kita just tekan tadi expand. Okey, kita tekan expand. Okey, baik. Ini ya. Jadi kita balik. Ini tadi kan saya klik tadi. Jadi saya sudah ambil dia masuk sini. Okey, baik. Lepas tu kita pergi kepada teks. Okey, contoh ini kan saya delete dulu. Okey, kita nak gunakan teks, cikgu just pergi kepada add text field. Okey, contoh kita ambil heading. Okey, ini adalah yang kebiasaannya memang dia dah bagi shape-shape lah dengan dia punya font kan. Okey, tapi kalau kita nak ubah, cikgu just tekan dalam bentuk macam mana? Heading lah tadi kan. Okey, dia memang heading. Okey, jap. Kalau silap pun kita undo saja, klik yang kotak ni, kemudian cikgu boleh pilih jenis font yang cikgu nak ubah di sini, yang nak gunakan untuk inilah, ya. Contohnya kita pakai ini. Kita boleh besarkan, kecilkan, ya. Kita boleh adjust, okey. Contohnya begitu. Ini adalah untuk teks, okey. Contohnya cikgu nak teks ini dia dalam bentuk macam mana? Okey, gini. Okey, ini kah kita nak italic ya. Kita nak garis kah, gitu. Ini semua boleh digunakan. Okey, kalau nak letter spacing pun boleh. Okey, contoh ya, kita nak
spacing kan letter tu. Okey, kalau dia ada double line, jadi dia akan barisan, kita boleh adjust dia punya dia punya jarak itu, ya. Itu adalah spacing. Okey. Yang ini underline kita tidak mau, kita klik balik lah, ya. Gitu. Kita nak letak dia di tengah, kita nak letak dia di tepi, ya, ataupun kita nak justify. Okey. Ya, itu contoh untuk teks terpulang daripada cikgu macam mana cikgu nak buat. Okey, kalau teks ini kita nak letak di bahagian tengah, okey, setting kan. Okey. Lepas tu cikgu nak gunakan yang ada di sini pun boleh juga, tidak jadi masalah. Okey, contohnya kan, contohnya kita nak sini ada bahagian text setting ni kan. Kita boleh juga buat dia macam gini. Ini arch, okey. Dia punya transformation, ya. Gitu. Okay, contohnya lah kita type sini, ya. Saya ubah. Saya nak ubah ni sekejap. Ya, sekejap ya. Okey, kita dah pilih. Sekejap. Saya tekan dulu. Okey. Saya nak ubah dia letak di sini. Yang ini. Okay, and then saya ambil lagi teks. Heading juga. Okay, di sini ada setting. Sini ada template. Okay, jadi terpulang kita nak pakai yang macam mana. Kalau cikgu scroll ke bawah, warna untuk teks ini pun kita boleh ubah. Contohnya ini kan warna hitam, kita boleh ubah. Ya, ikut kesesuaian mana yang kita nak. Okay, warna itu. Gitu. Ini border. Okey, kalau kita nak putih dia boleh. Yang ini untuk warna teks, ya. Tekan dia. Gitu ya. Terpulang cikgu nak warna apa. Okey? Dia semestinya juga merah ni sebenarnya. Boleh juga tukar. Ya. Boleh juga tukar. Kalau kita nak gradient, boleh. Ya, di sini kita boleh buat pilihan. Okey? Kita nak gradient. Okey. Jadi itu semua daripada setting. Okey? Baik, kalau nak border kalau kita nak tebalkan border dia, okey, warna begini kan? Warna ini kan kita ambil tadi. Kalau nak border gelap, pilihlah ke sini, klik di warna hitam ni. Okey? Gitu. Lepas tu kita nampaklah dia punya border. Tebalkan atau kita nak samar-samar saja, ya. Itu terpulang daripada kita lah. Okey? Kan macam ini saya okey, lepas tu saya nak ke bawah sikit. Contohnya begini. Boleh. Ya, cikgu nampak kan? Gitu. Okey. Besarkan sedikit. Letak. Gitu. Okey. Ini mengenai teks. Okey, kalau elemen pun kita boleh search for elemen lah. Kalau cikgu nak garisan, lines, cikgu boleh view all. Okey? And then kalau cikgu nak shape, abstract shape, boleh view all. Okey, boleh cari di sini shape macam mana cikgu nak. Okey, kecil kan? Jangan risau, besarkan saja. Okey, dan contohnya shape itu kita nak letak sini, tapi dia ni menutup tulisan tu tadi. Okey, ini adalah shape, yang ini adalah nama. Cikgu just bawa drag ke atas nama. Gitu. Nama ni kita bawa naik ke atas. Okey, jadi shape itu dia akan jadi di belakang. Shape ini pun kita boleh tukar sebenarnya dia punya warna lah. Ya, warnanya tu kita boleh tukar. Okey, terpulang daripada cita rasa masing-masing. Okey, ya. Baik, lepas tu contohnya kan cikgu, ini kan kita nak buat simple-simple saja. Okey. Tadi kita dah pergi pada teks, kita dah pergi pada elemen, ya. Di sini ada juga elemen selain daripada abstract tadi, dia ada juga tema-tema, ya. Di sini just tekan view all saja di bahagian mana yang cikgu nak ambil. Dan juga di sini pun ada basic shapes, ya. Okay, contohnya kan saya ambil ini. Okey. Saya nak ambil shape yang bulat macam begini. Okay, klik, dia akan masuk terus ke tengah, tetapi nampak dia macam kecil kan? Jangan risau. Kita just drag saja dia besarkan begini. Dan juga warna ini pun boleh juga kita ubah. Jangan risau, kita boleh ubah dia. Contoh ya,
kan tidak mau warna biru, kita boleh ubah, klik ke mana-mana lah. Kalau cikgu nak macam merah sedikit kah, gitu. Dan yang bordernya ni cikgu nak warna merah, apa yang sesuai. Dengan lebih kurang saja kan. Kalau nak berlawan begitu. Kita pilih, dan ini kita boleh drag dia gini. Gelap sedikit dia punya border tu. Okey. Ya, ini contoh saja. Okey. Dan ini kan sekarang dia menutup yang tulisan dengan juga yang shape tu tadi. Okey, jangan risau, kita turunkan dia ke bawah. Gitu. Kita letak dia di bawah. Okey, contoh nama ni kita tiba-tiba mau tukar lagi dia punya warna. Okey, kita nak tukar warnanya. Ya, ataupun kita nak kecilkan dia sedikit. Okey, size ni kita boleh kurangkan. Ya, kita boleh kecilkan, tolak, ya, kita boleh tambah gitu. Ya, gitu. Ataupun kita boleh drag gini. Ya. Okay, contoh ya. Contoh untuk t-shirt kan. Okay, and then apa ini untuk tulisan ni kita nak tukar dia punya warna. Okay. Ya, tulisan ini tadi warna apa nih? Kan kita tukar. Okay. Ini dia punya apa nih? Border. Ya, tulisannya. Oh, ini dia. Ini tadi kan. Gitu ya, tukar warnanya. Sebab kalau tidak dia tidak nampak. Gitu. Contoh saja cikgu ya. Oke, shape ni kalau cikgu tidak mau pun cikgu nak ubah, tukar, boleh juga. Kalau tidak mau shape ni kan, tekan saja remove dan kita pergi ambil sama ada grafik. Oke, mungkin kita nak ambil contohlah kita ambil ini. Oke, kita klik saja dia akan masuk sini dan kita boleh resize dia. Oke, kita boleh resize. Ya, dia masih lagi. Boleh resize. Oke. Dan kita letak dia di gitu, bukan di belakang sekali lah. Oke, contoh ya. Kita nak buat t-shirt lah contohnya kan. T-shirt ni, muka hadapan t-shirt. Simpel-simpel saja. Kan, okey. Kalau kita nak letak lagi bunga-bunga pun boleh juga, tidak jadi masalah, kan? Klik saja bahagian mana yang cikgu nak tu, boleh kita apa? Kita masukkan di situ. Okey, lihat ya. Ini kita masukkan ini. Ya, kalau kita nak apa nih, kita boleh rotate dia ikut kesesuaian. Ya, kalau mungkin tidak sesuai ini, kita ambil yang buku ini, mungkin lebih sesuai. Ya. Sebab sesuai dengan kita kan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita banyak buat bahan bantu mengajarkan. Oke, ya. Jadi ini cikgu, ini sudah boleh kita jadikan sebagai apa nih, custom made, kita punya t-shirt sendiri, kan? Terpulang daripada cikgu nak buat macam mana. Oke, macam gini pun boleh, oke? Macam kita nak circle pun boleh, oke? Kalau nak circle macam gini lah, kita jarakkan dia. Oke cikgu, jadi contohnya kan kita nak ambil yang jenis macam gini kan, circle ni. Okey, kita adjust dulu sini. Okey, dan kalau sebelum tu kalau kita nak tukar dia punya jenis apa ini? Jenis fontnya ni kita boleh tukar. Contohnya macam gini. And then cikgu klik dulu sini ya, balik lagi kepada setting, jap. Setting, klik dulu ini.
Okey, then kita pergi ke bahagian bawah ni cikgu, dia ada radius sini. Okey, jadi cikgu boleh adjust di sini ya. Kasih ngam-ngam dia di bahagian tepi. Okey, contohnya kan macam gini kan. Kita boleh adjust. Sekejap ya. Kita adjust dia begitu. Okey, contohnya kalau macam size ni terlalu besar, kita nak kurangkan lagi, kita boleh kurangkan cikgu. Begitu. Ya. Contohnya, okey, dan dia punya jarak tu kan, jarak hurufnya tu mungkin kita nak adjust dia begini. Gitu. Jangan terlalu rapat supaya nampak. Dan dia punya apa tu, kecilkan lagi. Okey. Kecilkan, saya nak letak dia di bahagian sini lah, bahagian border yang tepi tu. Okey. Bahagian border yang tepi tu. Nanti warnanya tu saya akan ubah. Okey, sekejap saya pergi ke bawah dulu. Sini. Yang untuk radius ni saya adjust lagi di sini sikit. Okey, dan kita naikkan. Gitu, ya. Okey, dan terpulanglah dengan cikgu kalau cikgu nak macam contohnya kan, kita nak yang ini untuk dia punya apa ni, spacing ni kita nak kecilkan atau kita nak lebarkan lagi gitu. Ya. Okey, kalau kita lebarkan lagi, jarakkan lagi dia, yang di sini lagi kita kena adjust sikit. Okay, yang penting jangan terkeluar daripada apa ni? Yang inilah ya, terkeluar daripada circle ni. Ya, kalau terkeluar daripada circle tu nampak tidak cantik pula dia, kan? Okey. Ini kita adjust lagi sikit. Gitu. Okey. Untuk yang ini ya, untuk yang apa ni? Circle ni, kalau cikgu nak ubah dia punya di atas tu warnanya tu, bolehlah kita ubah sedikit, mungkin warna gelap ke gitu. Tak cantik pula warna gelap kan. Warna yang agak-agak lebih kurang sajalah dengan warna di tengah tu. Mungkin dia gelap sedikit. Okey. Ya, macam begini ya. Dan yang untuk teks ni, mungkin kita nak tukar dia punya warna lah ya. Kita tukar dia punya warna. Okay. Warnanya ya, contohlah begitu. Ataupun kita nak warna hitam pun boleh juga, tidak ada masalah. Ini pun pilih juga warna hitam. Ini pun warna hitam, gitu. Ya, supaya nampak dia lebih jelas. Okey. Baik, kalau kita tak nak circle ini berubah, ya, cikgu just tekan kunci saja. Okey, supaya dia tidak bergerak lagi. Okey, dan kita boleh adjust yang apa ni, teks inilah. Ya, simple saja. Cikgu, ya. Inilah kalau kita nak apa ni, membuat contohnya ya, bila kita dah selesai dengan desain kita ni, okey. Cikgu nak pilih ini ke semuanya. Okey, kita nak pilih ni kan. Oh ya, sebab ini kita kunci kan. Tak apa, kita pilih semuanya, okey. Kemudian kita gerakkan dia di tengah. Oh, tak terikut pula yang tadi tu kan. Sekejap, kita undo dulu. Okay. Kita undo dulu. And then kalau kita nak besarkan circle ni pun boleh. Kita besarkan sedikit. Okay, letak dia di tengah. Dan yang ini kita boleh adjust. Okay, radiusnya tu kita gerakkan sedikit. Dan kita letak dia di bawah. Okey, ini kita inilah ya, lebih kurang. Okey, ini untuk t-shirt. Kalau cikgu nak
Contohnya desain apa-apa saja, tidak semestinya t-shirt kan, t-shirt ataupun cikgu nak gunakan background ya, di sini macam-macam ada. Kita ada background ya. Okay, kalau kita nak search for background pun ada juga. Ya, di sini just tekan saja background apa yang cikgu nak. Contohnya cikgu nak contohnya background teknologi. Okey. Kita boleh cari tengok ya, ada background juga. Jadi, tapi oleh kerana kita ni membuat t-shirt, jadi kita tidak perlukan background lah sebenarnya. Okay, andai sajalah kita nak pakai background ini, okey. Tapi bila kita klik, dia akan terus masuk di sini kan? Okey, ya. Jadi kalau kita tekan, dia terus masuk di sini kan? Okey. Sebelum tu cikgu pergi kepada yang background ni tadi. Klik background tu, di sini dia kunci tau, dia lock. Jadi cikgu klik yang kunci ni dan kemudian kita dah boleh adjust dia, okey. Kita boleh adjust background ini. Kalau kita nak gunakan background ini lah. Ya. Contoh saja ya. Ini kalau kita nak gunakan background ini. Kita boleh besarkan background itu untuk meliputi keseluruhan kita punya hasil kerja ini. Ya. Okey. Jadi untuk mengubah ke mana satu yang paling depan, belakang, semua ni kita boleh adjust di sini. Naikkan saja ke atas, dia akan paling atas. Macam contohnya butterfly, ini ada di atas sekali. Ya, okey. Jadi untuk yang apa ni? Kalau kita tak nak background tu tadi, sebab kita nak buat t-shirt, biarkan saja untuk shape ini saja. Ya, kita akan letak di bahagian tengah begini. Okey. Jadi saya ingat sampai di sini dulu perkongsian daripada saya. Semoga cikgu dapat juga membuat ataupun mereka bentuk bahan-bahan ya, bahan-bahan apa saja cikgu nak membuat posting di media sosial ataupun cikgu nak membuat contohnya grafik ya, thumbnail, okey, thumbnail YouTube ya, cikgu nak membuat gambar-gambar ya, mengedit gambar, okey, ataupun cikgu nak menggunakan elemen yang ada dekat Creative Fabrica Studio ini. Selamat mencubalah ya. Jadi fokus saya lebih kepada rakan-rakan guru pendidik di seluruh Malaysia dan juga termasuk ibu bapa ya, jika ada yang berminat untuk mereka bentuk desain ya, untuk anak ataupun keluarga ya, apa-apa sajalah untuk ataupun sempena dengan kad ucapan Hari Guru ya, bolehlah bermula daripada sekarang. Baik, jadi sekiranya cikgu berminat untuk mendapatkan all access kepada Creative Fabrica dan juga Creative Fabrica Studio ya, bolehlah klik link di bawah video ini, subscribe kepada menggunakan affiliate saya akan mendapat sedikit commission ya. Jadi selamat mencuba semuanya. Assalamualaikum. Bye.